فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. وبعد. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung malam ini pengajian tafsir surah An-Nazi'at, surah yang ke-79 dalam susunan mushaf Al-Quran. Surah yang terdiri daripada surah Makkiyah, itulah surah yang diturunkan sebelum hijrah baginda Nabi SAW, yang mana surah ini terdiri daripada 46 ayat. Surah ini terletak kedudukannya dalam mushaf Al-Quran sesudah surah An-Naba yang telah pun kita sempurnakan tafsirnya sebelum ini. An-Nazi'at diambil daripada perkataan yang terdapat dalam ayat yang pertama dalam surah ini. An-Nazi'at bermaksud para malaikat yang mencabut. Para malaikat yang mencabut dengan maksud mencabut nyawa orang-orang kafir dengan cara yang keras. Dari ayat yang pertama ini dinamakan surah ini surah An-Nazi'at. Baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Waw ni kalau kita belajar bahasa Arab, wan-nazi'at. Waw ni dipanggil waw qasam. Waw dengan erti sumpah. Sumpah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dia boleh bersumpah dengan apa sahaja yang dia kehendaki. Adapun kita sebagai makhluk ni, kita tak boleh bersumpah dengan menggunakan selain daripada nama Allah ataupun sifat-sifat keagungannya. Kita nak bersumpah, kita kena sebut wallahi, wabillahi, watallahi, demi Allah, ataupun warabbil Ka'bah sebagai contoh, demi Tuhan Ka'bah. Kita mesti menggunakan nama Allah ataupun sifat-sifat keagungannya. Nak bersumpah dengan makhluk tak boleh, tuan-tuan. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, Allah boleh bersumpah dengan apa sahaja ciptaannya yang dia kehendaki. Wal asri, demi masa. Wal duha, demi waktu duha. Wal layli idza yaghsha, demi malam apabila dia menjadi gelap. Di sini wan nazi'ati gharqa, demi malaikat. Allah bersumpah dengan malaikat. Allah boleh bersumpah dengan apa sahaja ciptaannya yang dia kehendaki. Sebab Allah Tuhan penguasa mutlak yang memiliki alam dunia dan akhirat, semua dunia dan akhirat, dan apa sahaja yang terkandung dalamnya milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan cara yang sangat keras. Ayat pertama ni tuan-tuan, dia merupakan satu ancaman yang keras bagi orang-orang kafir. Mereka yang engkar, mereka tidak mahu beriman dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Allah ancam mereka. Allah ancam mereka dengan cara Allah bersumpah dengan para malaikat yang memang ditugaskan untuk mencabut roh ataupun mencabut nyawa orang-orang kafir dengan cara yang keras. Ayat ini juga tuan-tuan, dia ada satu isyarat menunjukkan bahawa malaikat yang bertugas mencabut nyawa ni dia bukan satu. Kalau kita mengaji asas ilmu tauhid, 10 malaikat yang wajib kita ketahui satu persatu dengan tugas-tugasnya. Antaranya apa? Malaikat yang mencabut nyawa, Israel, betul tak? Kalau kita faham, Israel satu nama.
Israel cabut nyawa. Israel itu satu ke? Tapi kalau kita lihat ayat-ayat seperti ini antara contoh ayat. Allah sebut dengan lafaz jamak. Jamak ni plural. Dalam bahasa Arab ni jamak plural, rujuk 3 dan ke atas. Wan nazi'at, demi para malaikat. Maknanya malaikat yang mencabut nyawa ni banyak. Menunjukkan Israel tu dia ada tim dia. Dia ada apa? Dia ada pasukan dia. Dia sebut Israel yang mencabut nyawa, bukan Israel satu-satunya buat kerja. Dia ada dia punya tim dia, ada pasukan dia. Sama macam kita sebut malaikat menjaga syurga, Ridwan menjaga syurga, Malik menjaga neraka. Adakah Ridwan satu-satunya penjaga syurga? Tak, tuan. Dia ada dia punya pasukan dia. Nampak? Bila sebut Malik ataupun Zabaniyah penjaga neraka, Malik seorang je, Malik satu ke penjaga neraka? Tak. Ada pasukan dia, ada tim dia, yang mana bilangan mereka hanya Allah yang Maha mengetahui. Yang pasti bila sampai ajal, Allah sebut la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak mungkin terkemudian walaupun sesaat, dan tak mungkin terdahulu, sesaat pun takkan terlewat. Sampai ajal kita 7.29, contohlah saya sebut. Sampai ajal, dia takkan awal sesaat, takkan lewat sesaat, dalam keadaan macam mana sekalipun. Jadi pasukan ni dia buat kerja dalam keadaan kerja itu sangat tepat. Dan malaikat yang ditugaskan untuk mencabut arwah ataupun nyawa orang-orang kafir ini, memang kerja mereka ni mencabut nyawa dengan cara yang sangat keras, sehingga menyebabkan kematian yang dirasai oleh orang-orang kafir menjadi tersangat-sangat sakit. Mati ni memang dia sakit tu, mati tak kira orang beriman ke tak beriman, memang dia sakit. Cuma bila keadaan orang kafir tu dalam keadaan malaikat yang tugasnya memang khas untuk mencabut nyawa mereka dengan cara yang bersangatan keras, dia akan sentak, dia akan rentak begitu. Tuan-tuan bayangkan, roh kita ni dah bersama dengan jasad puluhan tahun. Tuan-tuan cuba kita tengok, kita buat contoh. Kulit ni kalau kita nak lapah dari isi dia, tengok macam mana kambing dilapah. Tuan-tuan ambil kulit kita, cuba lapah dengan pisau. Kita buat macam ni, kita lapah kulit kambing atau kulit lembu. Agak-agak rasa dia macam mana? Kena try dulu baru tahu rasa dia macam mana. Sebab apa? Ketika disiap ataupun dilapah kulit tu, kita akan rasa sakit. Jawapannya kerana kulit dan daging ni dia dah lama, dia dah mesra. Dia benda yang dah melekat lama. Dia bukannya baru sehari dua. Betul tak? Bila benda dah lama ni, dah mesra, seolah-olah satu, nak dipisahkan, dia sulit. Nak dipisahkan boleh, tapi dia akan menyebabkan sakit yang teramat. Tuan-tuan bayangkan, roh ni dah bersama dengan jasad kita puluhan tahun. Zaman kita ni nak cari ratusan tu payah sikit lah. Ada kan 100 lebih tu. Kalau orang dulu ada yang ratusan tahun, ada yang 1000 umur orang dulu, lebih lagi pun ada. Bayangkan, roh dah bersama dengan jasad ni dalam tempoh yang bukan sehari dua, lama. Dan bayangkan pula orang kafir yang mana hidup mereka tu bergelumang dengan mengikut kehendak nafsu syahwat mereka. Maksudnya hidup mereka tu bukan hidup kerohanian. Mereka tak beriman, mereka hidup seperti binatang, bahkan lebih teruk lagi. Ini Allah sebut dalam Quran. Ulaika kal an'am, mereka tu seperti haiwan ternakan. Bal hum adall, bahkan mereka tu lebih sesat, lebih teruk lagi. Sebab haiwan mereka makan, minum, buat anak dan sebagainya, mati habis, tak dihisap. Adapun manusia makan, kalau hidup sekadar makan, minum, jima dan sebagainya, mati kita akan dihisap. Maknanya kita lebih teruk daripada binatang. Kalau kita tak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka lebih teruk dari binatang. Bayangkan ketika nak disentak roh ini daripada jasad, yang mana jasad tu dah dipenuhi segala kehendaknya, dalam keadaan diabaikan semua tuntutan ataupun makanan roh tadi, maka dia akan merasai satu keadaan yang tersangat-sangat sakit. Ayat yang pertama ni sebenarnya Allah dah beri ancaman, amaran yang keras kepada mereka yang kafir, bahawa jika mereka berterusan dengan kekufuran mereka. Ayat ni sebenarnya kalau kita perhatikan, kita lihat hujung surah An-Naba yang kita bincangkan sebelum ni. Kan surah An-Naba tu Allah beritahu orang kafir ketika mereka melihat azab didekatkan kepada mereka pada hari kiamat kelak, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah eloknya kalau aku ni jadi tanah. Mereka kalau boleh tak mau hidup.
Ketika tengok azab yang disediakan di hadapan mata mereka, jadi tanah lagi bagus daripada. Maka lanjutan daripada kisah orang kafir yang menyesal tak berkesudahan di hari akhirat kelak, Allah nak bagi tausiah. Bukan setakat di hari akhirat, waktu mati lagi mereka dah mengalami kesakitan yang teramat sangat. Tuan-tuan bayangkan, ini contoh yang sangat jelas dalam sejarah. Antara manusia yang paling angkuh dalam sejarah, tuan-tuan, siapa dia? Fir'aun. Fir'aun ni dia sampai kepada puncak keangkuhan, puncak kesombongan, sampai tahap dia mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan ni kira jahat, kira habis level jahat, habis minta. Orang kata harta habis minta, betul tak? Kalau kita sampai tahap mengaku Tuhan ni, kira habis, tak ada jahat lagi. Iblis tak jahat pun, dia tak mengaku dia Tuhan. Iblis mengaku Tuhan tak apa? Iblis ketika dia halau turun ke bumi, dia tak mengaku dia Tuhan. Dia cuma tak mau sujud hormat kepada Adam alaihissalam. Dia dihalau turun ke bumi dalam keadaan hina. Ada berlaku dialog antara Iblis dengan Allah. Dan Iblis sebut, Ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Dia tak mengaku dia Tuhan. Dia tetap mengaku Allah Tuhan, cuma dia tak mau ikut arahan Tuhan. Sombong dan keangkuhan dia menyebabkan dia tak boleh sujud hormat pada Adam AS, menyebabkan dia dilaknat sampai hari kiamat. Tapi dia tak mengaku dia Tuhan. Dia tak ada mengaku dia Tuhan. Tuan-tuan bayangkan, Fir'aun sampai tahap kemuncak keangkuhan, dia mengaku dia Tuhan. Ini betul-betul jahat, bukan luar biasa. Bukan biasa-biasa ni, jahat luar biasa ni. Dia boleh buat, Fir'aun ni boleh buat benda yang Iblis pun tak boleh buat. Bayangkan, Fir'aun yang sampai kemuncak keangkuhannya sehingga dia mengisytiharkan diri dia, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Ketika dia nak mati, nak tenggelam di Laut Merah, dia nak beriman ketika itu. Dia nak beriman. Bayangkan, ketika nyawanya, ketika rohnya nak terpisah daripada jasad, Fir'aun, satu makhluk yang cukup angkuh ini, yang sampai tahap kemuncak keangkuhan, mengaku dia Tuhan, dia nak beriman ketika itu, tapi dah tak terima iman dia. Menunjukkan Fir'aun yang keras kepala tu pun, ketika nak mati, dia tak sanggup tahan, menahan kesakitan mati. Dan bila Allah buka hijab depan mata dia, dia nampak semua janji seksa yang Allah janjikan kepada dia, yang tak beriman sebelum ni, yang didustakan Nabi Musa AS. Ketika tu dia nak beriman, tapi dah terlambat. Nyawa dah sampai ke gharqarah, ke kerongkongan. Bila nyawa sampai ke kerongkongan, taubat sudah tidak terima. Kerana ketika itu hijab sudah terbuka. Ketika itu orang yang beriman dah nampak semua nikmat yang dijanjikan kepada mereka. Sebab tu orang yang mati syahid, kita lihat apa ni, ramai saudara kita yang mati syahid di Palestin sana. Orang yang mati syahid ni, kalau kita tengok, kalau kita perhati betul, walaupun tubuhnya hancur, muka dia tersenyum. Betul tak? Kerana ketika dia nak mati itu, terbuka hijab menyebabkan dia nampak semua nikmat yang Allah janjikan kepada dia. Nikmat punya seronok tengok nikmat tu menenggelamkan, menghilangkan kesakitan mati tu. Padahal mati tu sakit. Sampai kalau kita tengok badan dia hancur sebagai contoh, tapi muka senyum. Betul tak? Kalau ikut logik ni, badan hancur tuan-tuan, muka berkerut. Betul tak? Muka berkerut menahan kesakitan. Tapi orang mati syahid, tengoklah badan dia macam mana sekalipun, hancur lebur sekalipun, muka dia tetap bersenyum. Apa rahsia dia? Kerana Allah buka hijab menyebabkan dia nampak semua nikmat yang disediakan di sana. Terlampau seronok tengok nikmat tu, tenggelam, sakit mati. Orang kafir tuan-tuan, sebaliknya, bila nyawa dah sampai ke kerongkongan, terbuka hijab, dia nampak semua janji azab yang Allah janjikan kepada mereka, yang mereka dustakan dahulu. Ketika tu dia akan berada dalam keadaan ketakutan yang amat sangat, cemas dan tidak terkata, ditambah dengan kesakitan, rentapan para malaikat tadi yang mencabut dengan sangat keras, menyebabkan manusia yang sekeras macam Fir'aun pun nak beriman ketika itu. Kalau kata hak Fir'aun ni asal cerita, dia pada orang Fir'aun dengan aku Tuhan. Hampa punya jahat tak sampai tahap aku Tuhan ni. Fir'aun dengan aku Tuhan, Yahudi punya jahat dengan aku Tuhan. Dia tak aku dia Tuhan. Nampak? Mana Fir'aun jahat lagi. Fir'aun nak cerita level jahat kan. Jahat dia tak jahat, jahat dia tak kira jahat macam mana pun tetap jahat. Tapi nak cerita level kejahatan Fir'aun, angkuh dia tu, dalam keadaan begitu pun dia nak beriman. Nak ceritanya tak payah tunggu akhirat tuan-tuan. Allah sebut di hujung ayat An-Naba hari itu, di hari akhirat,
Kalau boleh mereka nak jadi tanah, tak mau jadi orang. Allah tarik balik. Allah tarik kembali semula ketika mereka nak mati. Nak mati itu pun sebenarnya dalam keadaan yang tersangat-sangat sakit. Sehingga Allah bersumpah dengan para malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa orang kafir dengan cara yang tersangat keras, menyebabkan mereka tenggelam dalam kesakitan yang teramat sangat. Baik, ini amaran untuk orang kafir. Ayat yang kedua pula, Allah cerita pula sebaliknya malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa orang yang beriman. Allah bersumpah juga dengan malaikat ini, wan nasyiqati nashta. Demi malaikat, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Maknanya malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dengan cara sehabis-habis lembut. Tapi kita faham di sini seolah-olahnya ada dua pasukan, dua tim malaikat. Dua ayat ini mengisyaratkan begitu. Satu yang memang tugasnya cabut nyawa orang kafir. Ini muka dia pun menggerunkan, senyum pula. Memang tengok muka dia dah cukup untuk menjadikan seorang itu sangat cemas. Satu lagi pasukan malaikat yang memang tugasnya mencabut nyawa orang beriman. Dan semua ni di bawah kawalan Israel. Adakah semua dipanggil Israel ataupun itu isu lain, itu dibincangkan dalam masalah akidah sana. Pokoknya dua ayat ini mengisyaratkan Israel tidak seorang, tidak satu. Ada tim dia. Satu pasukan yang mencabut nyawa orang-orang kafir, yang mana satu pasukan lagi dia akan mencabut arwah, mencabut nyawa orang-orang beriman dengan cara yang penuh dengan kelembutan. Maka nyawa orang beriman ini dicabut dengan lemah lembut. Maka kita lihat antara yang disebut oleh Nabi SAW, antara tanda orang yang beriman apa? Ketika mati dia punya dahi berpeluh. Betul tak? Itu antara yang disebut dalam hadis. Sebab apa? Sebab nyawanya dicabut dengan cara yang lembut, dengan cara yang berhalus. Berhalus itu pun sakit kan tuan? Sakit. Tetap sakit. Cuma bila dibuka hijab, orang yang beriman ni, dia lihat nikmat yang Allah janjikan untuk dia, kesakitan tu tenggelam. Dalam surah Fussilat, Allah nyatakan khabar gembira, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ayat ini kita selalu dengar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah. Dia menegaskan, maknanya dia bukan sekadar berkata. Perkataan itu timbul dari keyakinan tauhid dalam hati dia. Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia beristiqamah. Maksudnya mentauhidkan Allah tu dalam keadaan dia beristiqamah sampai dia mati. Jaminan Allah. Allah kata apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Para malaikat akan turun. Malaikat, mana bukan satu malaikat, banyak malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika dia nak mati, para malaikat akan turun memberi khabar gembira kepada mereka. Alla takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu duka cita. Takut ni ulama mentafsirkan dia merujuk kepada perkara akan datang. Maksudnya jangan takut dengan benda yang kamu nak hadap ke depan ni. Wala tahzanu, jangan duka cita dengan perkara yang kamu nak tinggalkan. Jadi mereka diamankan daripada perasaan takut perkara yang mereka nak temui di depan, dan mereka diamankan daripada perasaan takut mengenangkan apa yang mereka tinggal di belakang. Makanya orang beriman, orang yang bertauhid, yang beristiqamah dengan tauhid, dia mati dalam keadaan tenang. Tadinya berpeluh, tenang, tenteram. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Mereka kata wa abshiru, dan bergembiralah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu, bergembira. Maksudnya ketika nak mati sudah diberi khabar gembira dengan syurga. Bukan setakat diberi khabar gembira tuan-tuan, dibuka hijab, dia nampak segala nikmat yang dijanjikan untuk dia. Dia nampak. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kata malaikat ini. Kamilah pembantu kamu sewaktu hidup di dunia dan juga di akhirat. Rupanya malaikat ni sewaktu hidup di dunia lagi, orang-orang yang bertauhid ni akan dibantu oleh malaikat. Sebab tu kita jangan hairan, terutamanya para mujahidin, kita lihat wakil hari ni, realiti hari ni. Bagaimana kadang-kadang
mereka diberi bantuan dalam keadaan yang kadang-kadang kita fikir macam tak logik. Sebab sebenarnya malaikat dia akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah dalam keadaan yang terdesak. Perkara ini disebut dalam akidah. Kalau orang beriman biasa ni disebut ma'unah. Kalau kata para wali disebut karamah. Nampak? Karamah. Kalau para nabi disebut mukjizat, nabi dan rasul. Orang beriman biasa disebut ma'unah. Bantuan itu datang antaranya dengan cara para malaikat. Malaikat datang, malaikat beritahu, kamilah pembantu kamu sewaktu hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi kat dunia pun kami dah bantu kamu. Cuma kadang-kadang kamu tak perasan. Kadang-kadang kita tak perasan. Padahal malaikat bantu kita. Syaratnya kita sentiasa bertauhid, mentauhidkan Allah. Kena yakin betul dengan Allah. Kalau kita dalam keadaan tak benar-benar mentauhidkan Allah, dalam jiwa kita ni ada kebesaran makhluk, masuk dari kebesaran selain Allah, maka jaminan tu takkan kena pada kita. Dia mesti orang yang betul-betul dengan penegasan Tuhan dia Allah, dia benar-benar mentauhidkan Allah, kebesaran Allah memenuhi jiwa dia, jaminan malaikat akan bantu dia dalam saat-saat yang genting, dalam situasi-situasi yang tak terduga. Itu jaminan daripada para malaikat. Kami membantu kamu sewaktu hidup di dunia dan juga di akhirat, dan kami juga yang akan bantu kamu sampai ke akhirat kelak. Tak keseorangan, tuan-tuan. Sebab tu orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah, beristiqamah dengan tauhid, walaupun kita nampak dia mati keseorangan, sebenarnya dia tak keseorangan. Dia tak keseorangan. Mereka kata kami bantu kamu kat dunia, dekat akhirat pun kami akan bantu kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un, nuzulan min ghafurur rahim. Dan bagi kamu apa yang kamu inginkan, apa yang diinginkan oleh diri kamu, dan kamu akan beroleh apa saja yang kamu nak. Maknanya ketika nak mati lagi dah diberi khabar gembira, sampai tahap ditenangkan, ditenteramkan jiwa orang yang beriman, dia akan dapat apa yang dia nak. Semua bentuk keseronokan, kesenangan yang dia nak, dia akan dapat. Sebab tu mereka mati dalam keadaan tenang, tentram. Dan mereka juga yang dimaksudkan dengan firman Allah dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mereka golongan sama. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, tentram. Bagaimana jiwa mereka boleh tenang? Jiwa ni, tuan-tuan, dia hanya boleh tentram dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mana jiwa mereka tu diisi dengan kebesaran Allah, maka kebesaran makhluk tu keluar dari hati orang tadi. Bila kebesaran Allah menguasai diri dia, maka jiwa tu akan tenang, akan tentram. Sebab dia tahu selagi mana dia bergantung kepada Allah, Allah Tuhan sekalian alam tidak akan membiarkannya. Apatah lagi dalam saat yang sangat genting. Mati, tuan-tuan, saat yang sangat genting. Betul tak? Sebab iblis dan syaitan ketika itu akan berusaha bersungguh-sungguh. Itu peluang terakhir mereka. Itu peluang terakhir sebelum wisil penamat. Kalau macam orang sukan, biasanya dia akan all out, akan bulan sembilan ketika nak sampai garisan penamat. Betul tak? Ketika tu dia akan berhabis-habisan. Lagi 5 minit kan? Sebelum ni main lemah, lagi 5 minit nak habis. Tiba-tiba dandan tengok. Sebab apa? Sebab dia tahu masa nak habis. Tadi dia tahu pasal panjang ni. Iblis, syaitan, ketika tu dia akan bulan betul-betul. Oh, selama ni kami gagal untuk menyesatkan anak Adam ni. Dan ni dia nak mati lah. Sikit lagi nak mati. Kalau iblis, syaitan berjaya menyesatkan orang ni, makna dia akan dapat kejayaan. Seorang lagi manusia akan jadi peneman dia dalam neraka kelak. Dia akan berhabis-habisan ketika tu. Saat tu saat yang sangat genting, tuan-tuan. Maka kita memang sangat berhajat kepada bantuan daripada Allah. Orang dalam jiwanya penuh dengan kebesaran Allah, iblis dan syaitan takkan boleh menyesatkan dia. Bahkan malaikat akan turun jaga dia, akan beri khabar gembira kepada dia, sehingga dia tenang, tenteram dengan mengingati Allah. Lalu diseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha dan engkau mendapat keredaan daripadanya. Lalu diseru, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku, mana hamba-hamba Allah yang Allah redai, dan masuklah ke dalam syurga. Mereka juga orang yang sama.
Mereka lah yang dimaksudkan dengan ayat ni, "Wan-nasyitati nashta." Demi malaikat yang mencabut arwah, mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan cara yang paling lemah lembut, dengan cara yang paling berhalus. Jadi kita tuan-tuan, kalau kita nak nyawa kita dicabut dengan cara yang lembut, maka kita kena taat perintah Allah. Kena jadi orang yang bertauhid, kena jadi orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh. Maka jaminan tu akan kena pada kita. Ayat yang ketiga, "Was-sabihati sabha." Masih lagi malaikat. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Malaikat yang turun dari langit ni, dia turun dengan perintah Allah. Dalam surah As-Sajdah yang kita baca tu pagi Jumaat, macam mana? "Thumma ya'ru ilaihi tatanazzalu malaikat." Malaikat turun fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Mana malaikat tu dia turun pada hari, satu hari, yang mana kalau kamu bilang hari tu, kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun, seolah-olah macam 1000 tahun mengikut bilangan hari kamu. Yudabbirul amra minas sama'. Yudabbirul amra minas sama'i ila al-ard. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Dia mentadbir urusan daripada langit turun ke bumi. Thumma ya'ruju ilaihi. Kemudian urusan tu naik semula ke langit. Malaikat turun ke bumi dengan perintah Allah. Kemudian dia naik semula untuk menghantar laporan. Itulah kalau bahasa mudah kita. Padahal kalau tak hantar laporan pun Allah Maha mengetahui. Betul tak? Cuma Allah nak menyatakan, nak menunjukkan kekuasaannya, keagungannya, Allah jadikan malaikat. Sebenarnya Allah tak perlu pada malaikat pun dah cukup. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Kenapa Allah jadikan malaikat? Antara hikmahnya nak menzahirkan kekuasaannya, keagungannya, menzahirkan kehebatan tenteranya. Sedangkan Allah Tuhan yang Maha berkuasa, tak ada laporan dari malaikat pun Allah tahu. Betul tak? Kalau ikut tak ada malaikat tulis kiri kanan pun Allah tahu semua. Tak perlu pun. Tapi itu nak menzahirkan keagungannya, supaya kita dapat lihat keagungan Allah melalui ciptaan malaikat. Kalau malaikat pun dah hebat macam ni, Allah Maha Pencipta tu macam mana? Nampak? Kita nampak malaikat tu, kita nampak kehebatan Allah. Jadi malaikat tu turun dengan perintah Allah, dia naik semula, bawa laporan tu fi yaumin, pada hari yang mana kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Kalau kamu bilang dengan bilangan hari kamu ni, dia seolah-olah macam 1000 tahun. Bahasa mudah tuan-tuan. Kalau kita nak pergi jalan biasa ni, 1000 tahun baru sampai atas, kan? 1000 tahun patah balik, 1000 tahun hidup pun tak sampai 100, kan? Bayangkan malaikat dia bergerak dalam waktu yang menurut mereka sehari. Tapi kalau kita kira 1000 tahun. Sebab tu Allah beritahu, Allah bersumpah pada ayat yang ketiga ni, demi para malaikat yang turun dari langit dengan sangat cepat. Kita kena berjalan 1000 tahun, malaikat dikira sehari. Sebab apa? Sebab malaikat ni dicipta daripada cahaya, tuan-tuan. Dan cahaya kita tahu kelajuan cahaya macam mana, nampak? Dan cahaya malaikat ni dah tentulah dia cahaya yang paling power sekali. Dia ciptaan khas daripada Allah, satu makhluk yang dicipta khas oleh Allah. Ajsamun nuraniyah, jisim-jisim yang bangsa pada cahaya. Maka kalau cahaya biasa ni pun dia bergerak dengan sangat laju. Kita manusia pun belum boleh lagi cipta kenderaan yang selaju cahaya. Betul tak? Tak ada kan? Hebat-hebat manusia ni boleh cipta kenderaan yang lebih laju daripada bunyi. Betul kan? Boleh cipta jet yang lebih laju dari bunyi. Benda tu dah terbang ke depan, bunyi baru sampai. Lebih laju dari bunyi. Tapi lebih laju dari cahaya tak ada lagi, saya rasa. Ada? Tak ada lagi. Teknologi manusia belum sampai lagi tahap tu. Tuan-tuan bayangkan, malaikat ni daripada cahaya. Bila dia daripada cahaya, maknanya dia bergerak paling kurang kelajuan cahaya. Sebab dia cahaya. Dan cahaya yang diterkhas oleh Allah tu, tak tahulah macam mana, setakat mana. Setakat mana kemampuan. Sebab tu dia bergerak dengan sangat pantas. Dia turun. Allah bersumpah dengan malaikat yang turun dengan perintah Allah
dengan kelajuan yang sangat pantas. Semua Allah sumpah ni, Allah nak tunjukkan kebesarannya, keagungannya melalui ciptaannya yang ajaib yang namanya malaikat. Satu ciptaan Allah yang sangat-sangat ajaib. Ayat yang keempat, Fas-sabiqati sabqa, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Maksudnya malaikat tadi diturun dengan bersegera. Kemudian malaikat tadi dia bawa naik pula arwah. Saya lihat dalam tafsir, mengikut tafsir di sini, tafsir Al-Wajiz bagi almarhum Syekh Wahab Zahiri disebut, maksud malaikat yang mendahului dengan kencang tu, malaikat yang naik dengan membawa arwah tadi meletakkannya ke tempat yang selayaknya. Contohnya arwah orang beriman, roh orang yang beriman yang dicabut oleh malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Malaikat dah turun tadi, mereka bawa naik arwah tadi, roh tadi diletakkan di mustaqar, tempat meletaknya, tempat yang layak dengan kedudukannya. Yang ni dia antara benda yang baik, benda yang kita susah nak faham dengan logik akal kita. Macam mana benda tu? Tapi nak ceritanya, sistem malaikat ni dia bekerja dengan dalam sistem yang diatur oleh Allah dalam keadaan yang sangat rapi, sangat teratur. Cabut nyawa. Kemudian malaikat ni buat naik pula. Ada tempat yang namanya Illiyin, tempat-tempat yang dihimpunkan arwah orang yang beriman. Bagaimana keadaan? Wallahu a'lam. Pokoknya dia bergerak dengan sangat pantas. Fal mudabbirati amra, dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Ada malaikat pula yang turun tadi, memang dia turun untuk mengatur urusan dunia. Jadi apa yang Allah perintahkan, mereka akan laksanakan mengikut perintah Allah. Ada malaikat yang mengawal hujan, contohnya turunkan hujan dengan kadar yang tertentu di tempat yang tertentu. Bila Allah kehendaki apa? Berlaku banjir contohnya, Allah kehendaki gempa bumi, Allah kehendaki apa saja, dia akan atur. Malaikat ni akan mengatur urusan dunia ni mengikut kehendak apa yang Allah kehendaki. Ajaib. Dan semua tu bekerja dalam keadaan mengikut sistem yang diatur sepenuhnya oleh Allah, Tuhan pentadbir semesta alam. Dan seperti yang saya sebut tadi, macam saya kata, sebenarnya Allah tak berhajat kepada malaikat ni. Sebab hakikatnya semuanya Allah yang penting. Turun hujan ke bagi apa benda, semuanya Allah, semuanya kuasa Allah. Cuma malaikat ni Allah ciptakan, antara hikmahnya menjadi bukti yang besar, bukti yang nyata tentang keagungan dan kehebatan Allah. Maka bila kita lihat para malaikat dengan kehebatannya, kita akan sedar betapa agungnya Allah. Malaikat yang Allah cipta ni pun begitu sekali kehebatannya. Agak-agak Allah yang mencipta tu macam mana? Sudah tentulah Allah Tuhan yang maha hebat. Begitu. Itu adalah hikmah daripada penciptaan malaikat. Baik, 5 ayat ni, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Allah bersumpah dengan para malaikat yang bermacam-macam sifat dan urusannya. Allah sumpah tu nak beritahu apa? Nak cerita bahawa manusia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Sebab mereka yang engkar dengan hari kebangkitan, mereka seolah-olah engkar dengan kuasa Allah. Makanya Allah nak ketuk sikit hati mereka. Kalau kamu rasa ragu dengan kuasa Allah, cuba lihat malaikat yang Allah ciptakan. Malaikat yang penuh dengan keajaiban yang sampai hari ini pun kalau kita nak guna logik akal kita takkan terungkap. Betapa pantasnya pergerakan mereka, betapa rapinya mereka melakukan tugas mereka, betapa telitinya. Malaikat maut tadi tepat sesaat pun tak lari. Kalau kita rasa ragu dengan hari akhirat, rasa tak mau beriman dengan hidup semula setelah mati, cuba perhatikan malaikat itu. Soalnya Allah berkata begitu. Perhatikan dulu malaikat. Perhatikan bagaimana hebatnya ciptaan Allah bagi para malaikat. Maka sebelum nak engkar, cuba kamu tengok malaikat tu dulu, mampu tak kamu engkar kekuasaan malaikat tadi? Kalau kehebatan malaikat pun kamu tak mampu engkar dengan akal kamu, agaknya macam mana kamu nak engkar dengan kekuasaan Allah? Allah sangat mampu untuk menghidupkan kita kembali sesudah kita mati, dan kita akan dihimpunkan di sana, dihisap, ditimbang amalan, dan penyurahnya ada syurga, ada neraka. Baik.
Kemudian ayat yang ke-6 Allah sebut yauma tarjufu radifah tatba'uha radifah. Allah masuk kepada apa? Kisah mengenai tiupan sangkakala pertama yang mengoncangkan alam, diiringi oleh tiupan sangkakala yang kedua. Yang pertama tiupan sangkakala, mati semua makhluk. Kemudian akan diikuti pula oleh tiupan sangkakala yang kedua. Yang pertama semua mati. Yang kedua semuanya akan dibangkitkan kembali untuk dihimpunkan di mahsyar. InsyaAllah itu kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan perkongsian malam ini bermanfaat. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.